Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya dapat kita bertemu sekali lagi dengan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada perbahasan tentang dosa yang berikutnya, berdebat dan bersengketa, al-jidal wal khusum, berdebat dan juga bersengketa. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perdebatan ini adalah satu benda yang ataupun satu perkara dimasukkan juga dalam bab dosa. Sekiranya ia melibatkan perkara yang tetap, yang tak boleh berubah, contohnya dalam bab akidah, maka kat situ berdebat pada maudhu' ataupun tajuk itu dia agak bahayalah. Adapun perdebatan pada sudut perkara-perkara khilaf, itu boleh membawa sama ada kita nak berdebat ataupun tidak. Dan juga mungkin perdebatan juga berlaku dengan tujuan untuk menyatakan kebenaran, maka itu wajib. Perdebatan untuk menegakkan kebenaran itu wajib. Perdebatan pada perkara yang khilaf itu kita tinggal lebih baik. Perdebatan pada perkara yang tak sewajarnya didebatkan, contoh bab akidah, itu haram didebatkan. Tuan-tuan, yang kecuali untuk menegakkan kebenaran, kembali kepada yang asal tadilah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang nak dia ceritakan kepada kita ini adalah perdebatan yang tidak membawa apa-apa makna. Ini sebenarnya tidak bolehlah dalam agama kita ni. Sebab itu kata, bila mana kita nak berdebat, kita kena berpandukan kepada Al-Quran. Allah Ta'ala menyatakan, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka billati hiya ahsan, dengan yang sesuatu yang lebih baik. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, wala tujadilu ahlal kitab billati hiya ahsan, jangan kamu berdebat dengan orang-orang ahlul kitab kecuali yang lebih baik. Maksudnya apa? Kita kena letakkan, kalau orang yang nak berdebat, kalau dia mewakili orang Islam, kita kena letakkan orang itu orang yang layak, orang yang ada ilmu. Kalau tidak, tak payah berdebatlah. Kerana keburukannya itu bukan hanya kepada si pendebat yang mewakili orang Islam, bahkan juga ia akan memburukkan agama Islam itu sendiri. Dan perdebatan ni tuan-tuan, kita kena tengok juga level dia. Orang yang nak berdebat dengan kita tu, levelnya macam mana. Maksud level ni, kalau dia berilmu, okey, kita berdebat. Tapi kalau dia tidak berilmu, maka tak payah berdebat, itu lebih baik. Baik, itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia kata, ma jadaltu ahlul ilmi ataupun ahlul ilmi ma yujadiluni ahlul ilmi illa ghalabtu. Dia kata, tidak aku berdebat dengan orang yang memiliki ilmu
kecuali aku akan menang. Wa ma yujadiluni al-jahilu illa hazimtu. Tidak aku berdebat dengan orang yang jahil kecuali aku akan kalah. Kerana berdebat dengan orang yang jahil ni, dia tak akan ke mana pun. Dia bawa lah kali tak tahu punca. Tak tahu punca. Jadi tuan-tuan, dengan apa yang berlaku tadi, kita tazkirah sikit tentang pada sebelum solat Jumaat tadi, berkenaan dengan orang-orang yang merosakkan agama Islam ni ataupun memburuk-burukkan agama Islam ni. Ini di kalangan orang-orang yang tidak berilmu sebenarnya. Walaupun dia dakwa kata dia hafal Quran 15 juzuk, walaupun dia dakwa itu ini dan sebagainya, sebenarnya dia tidak berilmu. Maka tak ada gunanya kita berdebat dengan dia. Biar je pihak berkuasa tangkap dia, selesai masalah, dakwa di mahkamah. Walaupun dia itu membahayakan agama kita, maka jangan kita buang masa untuk berdebat dengan dia. Contoh golongan yang macam, kalau sebut nama tak apa sebenarnya. Siti Kasim kan, ni tak apa kan, dia tak tengok surau kita punya Facebook kan. Ya, tuan-tuan, tak payah buang masa nak berdebat dengan dia. Buang masa je, tak ada maknanya. Sebab dia akan meleret dan dia mungkin akan lebih merosakkan agama Islam tu sendiri. Sebab dia membawa imej Islam dan dia sering kali mengaku dalam ucapan-ucapan dia, dia kata I'm Malay, dia kata I'm Muslim. Dia mengaku. Jadi poin yang pertama sebelum dia mulakan bicara, kalau tuan-tuan biasa tengok trend ucapan-ucapan ringkas dia ataupun soalan-soalan dia yang diajukan kepada ahli panel dalam apa juga pembentangan ilmiah, dia akan mula-mula ucapan dia sebut saya Melayu, saya Muslim. Dekat situ sebenarnya dia dah perangkap orang Islam untuk merosakkan imej Islam. Lebih baik tak payah jawab soalan dia, ataupun jangan dilayan orang seperti itu, kerana tidak ada nilai apa-apa pun. Tidak ada nilai apa-apa pun. Begitu juga dengan geng-geng dia orang ni, G25, lagi kumpulan Sisters Islam, apa juga kumpulan-kumpulan yang ada ni, nak disebut banyaklah tuan-tuan. Tapi bila sebut lagi ramai musuh kita kan. Nak bagi tahu mereka ni sebenarnya membawa imej untuk merosakkan Islam. Jadi lebih baik tak payah layan mereka. Walaupun kita ada kemampuan untuk menolak segala hujah yang mereka ungkapkan. Sebab itu kata Imam Asy-Syafi'i, kalau aku berdebat dengan puak-puak jahil ni, aku kalah hamnya lah. Sebab puak ni langgar habis, dia punya disiplin segala hal semua dia langgar. Tapi kalau orang yang berilmu, maka Imam Asy-Syafi'i akan berdebat dan pada dia boleh menang. Menang yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i itu berlaku dalam satu situasi yang real, ketika mana Imam Asy-Syafi'i berhujah dengan seorang yang bernama Abu Ubaidah Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam bab fiqh tentang quru'. Mungkin tuan-tuan biasa dengar tajuk quru' ni, ataupun bahasa Arab disebut dengan qar'un. Mereka berdebat dari sudut pandang ilmiah, apakah makna sebenar al-qar'u ataupun al-qur'u, kan? Apa maksud sebenar? Imam Syafi'i berpandangan al-qur'u itu maksudnya wanita yang suci daripada haid. Manakala pandangan Abu Ubaidah Al-Qasimi, dia kata al-qur'u itu adalah wanita yang sedang haid. Dalam Al-Quran kan Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', kata Allah. Wanita yang ditalak ataupun yang diceraikan oleh suaminya, maka dia punya iddah dia adalah thalathata quru', 3 kali quru'. Makna quru' tu apa? Imam Syafi'i kata qar'u itu ataupun qur'u itu maknanya 3 kali suci daripada haid. Kata Abu Ubaidah, 3 kali haid. 3 kali haid dengan 3 kali suci sama? Macam sama, tapi sebenarnya tak sama, sebab tempoh dia beza. Kalau 3 kali haid, maknanya tempoh tu lagi singkat.
Kalau 3 kali suci, tempohnya panjang sikit. Jadi berdebatlah mereka berdua, orang alim ni. Tengok Imam Syafi'i bila nak berdebat, dia pilih. Betul, saya punya kiraan betul lah. Takut saya pun confused juga. Tapi point dia 3 kali suci, makcik-makcik, 3 kali suci lebih panjang ke 3 haid kali lebih panjang? Angguk makcik tak tahu. Ala kulli hal tuan-tuan ya. Berdebatlah dua tokoh ni. Imam Syafi'i punya pandangan, dia kata apa? 3 kali suci. Abu Ubaidah dia kata 3 kali haid. Berdebat Imam Syafi'i bagi pandangan, bagi hujah, Abu Ubaidah bagi hujah. Akhirnya kata Imam Syafi'i, salam tu. Dia kata aku menyerah, kalah. Aku setuju dengan pandangan kau. Maksud quru itu ialah 3 kali haid. Ataupun bukan quru itu maksudnya wanita yang haid. Jadi kalau Tuhan sebut thalathata quru bermakna 3 kali haid, kan? Kata Abu Ubaidah, bila mana Syafi'i kata macam tu, Abu Ubaidah kata, bila aku dah berdebat dengan kau ni, aku berpandangan hujah kau lebih kuat, kata Abu Ubaidah. Dan aku berpandangan 3 kali suci itu lebih kuat berbanding dengan hujah aku yang awal tadi. Asal nak selesaikan masalah, lagi khilaf balik. Tengok, seorang pegang pandangan orang tu pegang pandangan dia. Nak bagi tahu pada kita, sebenarnya hujah ini ataupun perdebatan ni bukan nak menentukan aku punya hujah menang, kau punya hujah kalah, engkau menyerah kalah, aku menang. Tak, bukan macam tu. Dan tak ada siapa pun sorak gembira, kerana matlamat mereka ialah untuk mencari kebenaran. Berbeza dengan mungkin sebahagian daripada masyarakat kita, bila mana berhujah, dia lebih suka untuk bagi tahu kepada orang, aku menang. Kalau hujah dia kalah, dia tak nak. Jadi ini perkara yang tidak sewajarnya berlaku dalam agama kita ni, kan? Dan perdebatan itu berlaku kebanyakannya ialah pada kalangan ahlul ilmi. Ini yang disebutkan dan dipertegaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali bagi pesanan, dan pesanan Imam Al-Ghazali itu dicatatkan semula oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Dia membawakan tentang perihal orang yang suka berjidal ataupun bertengkar, berdebat pada perkara-perkara yang tidak memberikan sebarang faedah. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak berdebat, pastikan benda itu benar-benar memberi manfaat kepada umat dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran. Tapi kalau sekadar untuk menyatakan aku lebih hebat, lebih baik tak payah kita berhujah ataupun berdebat ataupun menganjurkan perdebatan. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita ni tuan-tuan. Orang ni balas, orang tu jawab, orang tu jawab, orang ni balas, sehingga umat keliru. Mana satu ni? Mana satu ni? Yang sebaiknya buatlah macam Jabatan Agama Islam. Mereka kalau melihat ada orang-orang yang nampaknya sesat, mereka akan panggil dan berdebat secara tertutup. Dan itu sering kali dibuat. Dan sering memang, dan ada rakaman pun, kalau perlu disebarluaskan, kalau tak perlu tak payah disebarluaskan, cukup untuk menyatakan kebenaran. Berapa kali pihak Jabatan Agama Islam Negeri panggil golongan Syiah ni? Banyak kali tuan-tuan. Saya kira mereka yang terlibat dengan Jabatan Agama Islam tahulah berapa kali golongan itu dipanggil, golongan tersebut dipanggil untuk berhujah dengan mereka secara tertutup. Kerana dikhawatiri kalau dibuat secara terbuka akan melahirkan lebih ramai orang-orang yang sesat, yang pendek akal ni. Dia akan ikut, nampak macam okey juga kumpulan mimpi terakhir ni. Contoh ataupun macam bagus juga kumpulan Rasul Kaha ni kan. Rasul, saya sebut Rasul sebab aliran tu mula melebar balik sekarang ni tuan-tuan ya. Di Shah Alam kita ni, dia mula melebar balik, diwariskan Nabi itu ataupun kenabian itu kepada anak dia pula. Macam mana dapat wahyu, wallahu alam, tuan-tuan jangan tanya kan. Ini nak bagi tahu bahawa kalau dibuat secara terbuka dia akan kacau habis.
Baik, dekat situlah Islam meletakkan beberapa syarat ataupun syarat yang sangat ketatlah untuk kita melaksanakan perdebatan dan sebagainya. Kembali kepada apa yang kita nak bahaskan ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Suratul Baqarah ayat 204 205. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia ini menarik hatimu. Tuan-tuan tengok, ada orang yang bila dia berucap memang orang akan terpukau. May yu'jibuka qawluhu, kamu rasa ush, hebat dia ni. Tuan-tuan tengok, kalau siapa dulu presiden Amerika yang gelap tu, Obama, dia memang keluar daripada sekolah apa panggil sekolah ni lah, pengucapan awam ni. Dan kalau dia berucap walaupun salah, orang kata dia betul. Kerana memang dia dilatih. Mereka ini dilatih cara berucap, cara memakai pakaian ketika berucap. Tengok gaya dia pakai. Dia berucap depan audiens, dia jarang pakai coat. Dia akan pakai baju kemeja, sinting tangan, tak pakai tie, tak pakai tali leher, bagi nampak imej orang yang bekerja dengan sebenar-benar kerja. Itu antara benda yang dilatih kepada mereka ni, sehingga orang terpukau dengan setiap ucapan dia. Sama juga dengan George W. Bush, anak Bush tu, sama aja. Mereka ni keluar ataupun lahir daripada sekolah pengucapan awam, dan mereka dilatih untuk bagi orang rasa terpegun dengan ucapan-ucapan mereka. Bahkan perkataan ataupun istilah-istilah yang jarang diucapkan oleh kebanyakan masyarakat ataupun kebanyakan orang, mereka hafal dan mereka gunakan supaya orang rasa memang itu adalah wow factor untuk memberikan orang tertarik dengan setiap ucapan yang mereka ungkapkan. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan manusia yang mana ucapannya tentang kehidupan dunia ini menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya. Walhal isi hati dia Allah saja yang tahu, betul tak betul, goreng ke tak goreng ke, hangit ke tak hangit, Allah saja yang tahu, tuan-tuan. Padahal ia adalah penentang yang paling keras, walhal dialah orang yang cukup kuat menentang. Wahwa aladdul khisam. Dan apabila ia berpaling dari mukamu, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerosakan padanya. Tengok pemimpin-pemimpin dunia ni, barat, yang bermusuhan dengan Islam ni, ketika berucap seolah-olah mereka lah pembela tentang kemanusiaan. Di mana berlakunya kezaliman peperangan, dialah yang membelanya. Tengok hari ni bila Ukraine kena bantai dengan Rusia kan, seolah-olah macam dialah pembela kepada kemanusiaan. Tapi yang berlaku puluhan tahun di Palestin, tengok, dia pula yang merancang sebaliknya. Dia pula yang merancang sebaliknya. Lepas itu kata Allah Ta'ala, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerosakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Allah Ta'ala sebut dah awal-awal, mereka ini memang bila bercakap memang hebat, tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang tahu saat mana mereka yang merosakkan manusia. Dan di antara perkataan yang tercela itu ialah mirak. Mirak ni maksudnya berdebat jugalah, jidal dan juga khusumah. Hujjatul Islam, ini semua istilah yang lebih kurang sama. Kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu, dia keluar lebih kurang poin yang samalah. Jidal, mirak, khusumah. Khusumah ni pertengkaran kan, kalau kita nak terjemah keras sikit, khusumah ni pertengkaran, jidal ni perdebatan, mirak ni penghujahan. Tapi dia sebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab yang kita sebutkan tadi, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, mirak menjatuhkan ucapan orang lain semata-mata untuk menghina si pembicara dan menampakkan kelebihan anda. Bila sebut kalimah mirak ataupun istilah mirak, maknanya seseorang yang bercakap ataupun berhujah semata-mata untuk menjatuhkan lawannya. Itu maksudnya mirak.
kira nak pelekeh aja. Awal-awal ucap ataupun awal-awal dia berucap, dia kata awak punya hujah ni low class. Dia dah jatuhkan orang tu. Walhal patutnya kau bagi hujah balik, kan? Tapi mula-mula bicara, awak punya hujah ni tak ada makna. Awak nampak macam belajar tak tinggi, cara bercakap tak teratur. Dia mula merendah-rendahkan orang. Itu namanya mira'. Beliau juga berkata, sedangkan jidal adalah suatu ungkapan yang berkaitan dengan pembelaan terhadap pendapat mazhab-mazhab. Itu lebih, penggunaan jidal itu adalah untuk mempertahankan pandangan masing-masing. Adapun khusumah adalah sikap keras kepala dalam pembicaraan guna mencapai maksud, baik menyangkut harta atau lainnya. Ini pertengkaran lah kalau bahasa kita. Ada kalanya seseorang memulai pertengkaran dan ada kalanya pula hanya kerana menyanggah, sedangkan mira' hanya ada sebagai sanggahan. Tadi mira' untuk merendahkan orang, memperlecehkan orang, manakala jidal itu lebih kepada hujah dan juga khusumah lebih kepada pertengkaran. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ketahuilah bahawa jidal ataupun perdebatan itu kadang-kala benar dan kadang-kala pula salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik ni sebagian ulama kata kita kena sediakan orang yang betul-betul berilmu. Barulah dia boleh mewakili kita untuk berhujah bagi pihak kita berdepan dengan golongan ahlul kitab. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidak ada orang yang memperdebatkan. Kalau tuan-tuan nak tengok tadi ayat yang pertama tu daripada surah Al-Ankabut ayat 46. Kemudian surah An-Nahlu ayat 125. Kemudian yang ketiganya surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir, ya. Al-Mu'min, Ghafir. Sebab surah Ghafir ada dua nama, betul ya. Al-Mu'min ataupun Ghafir, ya. Al-Mu'minun lain, surah Al-Mu'minun lain. Surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Tuan-tuan boleh semak baliklah, takut saya pun salah ni. Sebab jarang-jarang digunakan nama surah itu Al-Mu'min. Ataupun surah Ghafir. Kalau boleh tengok balik ayat yang keempat, tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Maknanya ada di kalangan mereka ni yang menyanggah ayat Allah Subhanahu wa taala. Siapa tu? Iaitu orang-orang kafir. An-Nawawi melanjutkan, apabila perdebatan itu ditujukan untuk mencari atau menetapkan kebenaran, maka itu adalah terpuji. Kalau untuk menegakkan kebenaran, dipersilakan. Okey, untuk menegakkan kebenaran. Tapi ada cara dia lah, macam kita sebutkan tadi. Mungkin tak sesuai dibuat secara terbuka. Walaupun untuk menegakkan kebenaran, lebih sesuai dibuat secara tertutup. Itu lebih afdal, buat secara tertutup. Tapi hari ni tak pastilah kenapa dibuat secara terbuka. Banyak sangat tuan-tuan, ya. Dianjurkan oleh pihak tu, dianjurkan oleh pihak ni, kemudian dipersaksikan oleh orang-orang yang baru nak kenal Islam. Maka dia jadi keliru mana satu ni. Akhirnya dia fed up, dia tinggalkanlah. Malah aku kan baru nak kenal Islam ni dah. Mungkin kat situ lebih sesuai buat secara tertutup lah. Wallahu a'lam. Untuk menegakkan yang hak maka dipersilakan. Dan jika untuk menolak kebenaran atau berdebat tanpa landasan ilmu, maka itu tercela. Atas dasar inilah turun nas yang memerintahkan kebolehan dan celaan terhadap perdebatan itu. Maka dari sebab itulah ada nas yang melarang, ada nas yang membolehkan. Membolehkan untuk menegakkan kebenaran dan mencela kerana untuk menolak kebenaran. Ini banyak juga hari ni tuan-tuan, ya. Mereka menganjur golongan-golongan ataupun golongan liberal ni, mereka banyak menguasai dipanggil apa? Pentas-pentas tertentu. Mereka ada duit, mereka ada konon-kononnya tokoh dari sudut itu. Mereka menganjurkan atas nama bedah buku. Atas nama bedah buku. Tapi bukan untuk bedah buku, dia untuk membantai kadang-kadang sirah Nabi SAW. Dia nak orang kata apa, kona balik
apa yang dilakukan oleh agama ni. Mafhum jihad dia patah balik. Dia patah balik mafhum jihad itu. Dan mereka ni sangat berani tuan-tuan, berani. Mereka jemput siapa saja daripada pihak lawan mereka. Jemput mufti, jemput tokoh-tokoh ilmuwan Islam, kan. Dia tak kisah sebab dia yang penting apa yang dia nak ungkapkan tu akan tercapai. Sebab kadang-kadang kalau dia sendiri yang hadir dan dia sendiri yang mengajak golongan yang biasa-biasa untuk lawan hujah dia tahu crowd takkan ramai. Jadi untuk tarik crowd, nak bagi orang ikut dia orang punya program, maka dia akan panggil pihak lawan ataupun pihak Islamis ni daripada tokoh-tokoh yang hebat. Kadang-kadang tokoh-tokoh yang hebat ni terpancing juga. Itu masalah dia tu. Itu masalah dia. Bila terpancing maka crowd akan ramai, kadang-kadang crowd akan jadi pening. Mereka akan jadi pening, akhirnya itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak berlaku sebab saya ada teman ya tuan-tuan, ada teman ni tak tahu dia tak tengok lah kot kan. Ada teman yang adiknya bekerja, adiknya belajar di tempat saya belajar, dan dia faham bahasa Arab, memang dari sudut bahasa Arab dia mantap. Tapi disebabkan golongan itu mereka ada duit untuk bayar gaji, dan dia bekerja dengan golongan tu untuk menterjemahkan teks-teks Arab, menterjemahkan kitab-kitab Arab. Lalu teks-teks Arab itu yang ketika mana dah diterjemahkan diberikan kepada golongan tadi ni, golongan tadi ni akan guna fakta tu untuk dikona baring lah tuan-tuan ya. Jadi saya pernah sembang dengan abang dia, kami mengeteh mengopi sekali kan. Dia tanya, Azrin, hang rasa macam mana adik aku kerja kat situ? Saya kata liberal lah. Pandangan aku liberal lah, saya cakap kan. Tak elok tu aku pun pening lah nak buat macam mana, tahu dia kata. Tapi sebab berduit tuan-tuan ya. Kita yang Islami ni duit tak banyak kan. Tuan-tuan sanggup nak bayar orang yang boleh dia duduk buat kerja fikir tentang keluarkan konten-konten ataupun keluarkan isi-isi daripada ni untuk kita bahas. Barulah ada saya jumpa baru ni ada kawan-kawan yang mereka duduk dalam satu grup namanya pemikir. Mereka duduk bincang bahas bagaimana tamadun dulu dan nak dikaitkan tamadun dulu ni dengan nak membina ketamadunan Islam pada masa akan datang. Ni ada satu grup namanya pemikir. Dan mereka mengurat langkah berbincang dengan beberapa kumpulan-kumpulan juga. Alhamdulillah ada, mungkin dia orang jumpa baru ni dengan, mungkin kenal kot, Ruak Jawi ya. Dia orang bincang sekali, adalah sikit-sikit sebanyak dia orang buat perkumpulan golongan anak-anak muda yang berfikiran kritis untuk membela Islam ni. Alhamdulillah adalah. Dan mereka pun duit-duit tu datang daripada poket-poket orang Islam jugalah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan kena sensitif. Kalau ada yang kumpulan yang minta sumbangan untuk mereka gunakan sebagai bahan duit tu untuk membuat kajian tentang untuk keuntungan Islam, kita kena bantu banyak tuan-tuan. Sebab yang boleh bagi masa kat situ kadang-kadang anak-anak muda yang mungkin balik daripada Mesir, daripada Jordan, daripada mana-mana negara-negara ni, mereka duduk dan mereka fikir, perah otak mereka untuk keluarkan hujah-hujah membela Islam. Jadi kalau kita ada sedikit ni, kita kena bantu mereka lah. Ada juga sebahagian satu lagi institut dia orang ni buat research tentang ni, namanya IRIS IRIS juga mereka buat kajian, itu lebih kepada international punyalah kajian. Contoh berlakunya pelaburan besar negara China di Sri Lanka, itu dah dijangka oleh kumpulan IRIS ni, institut IRIS ni. Mereka jangka Sri Lanka akan bergolak, dan betul apa yang berlaku hari ni. Ini juga salah satu institut yang memberikan keuntungan kepada Islam. Katakanlah dunia besar macam China tu dia nak labur dengan pelaburan yang sangat besar kat negara kita. Mereka ni akan buat kajian apa baik buruknya untuk negara ni. Jadi ini satu benda yang maknanya kita nak bagi tahu, kalau di kumpulan-kumpulan ni keluarkan hujah-hujah untuk kemenangan Islam, itu okey. Jadi nak bagi tahu, kadang-kadang dari sudut kewangan kita agak lemah lah
kita agak lemah, menyebabkan orang yang belajar di negara-negara Islam pun akhirnya terpaksa berkhidmat dengan mereka. Saya tengok setakat ni adalah kenalan saya, bukan kenalan saya rapat lah, pernah jumpa lah dulu dekat Yaman. Saya tengok dia bekerja dengan kumpulan tu kumpulan liberal tu, pakai baju Melayu, kopiah cantik tuan-tuan, tapi kerja dengan kumpulan liberal. Saya pun tak faham macam mana dia boleh fikir kot tu tuan-tuan. Ala kulli hal, baik. Sebahagian ulama berkata tidak ada sesuatu yang saya lihat lebih cepat menghilangkan agama dan mengurangi harga diri serta menyebabkan hati selain persengketaan. Suka berkelahi, kan? Suka berkelahi, maka dia akan mudah untuk mengurangkan agama, menghilangkan adab dan juga akhlak kita. Orang suka kelahi ni memang tak pergi mana tuan-tuan, dia suka berkelahi, hujah atas nama hujah lah, tapi tak pergi mana pun. Jika dikatakan kadang-kala manusia itu harus bersengketa untuk memperolehi haknya, maka jawabnya adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dengan ungkapan yang berikut ini: ketahuilah bahawa celaan yang keras itu sebenarnya ditujukan kepada orang yang bersengketa dengan kebatilan dan tanpa dasar ilmu. Dia suka berjidal tanpa dasar ilmu. Seperti seorang pengacara, ia memulai persengketaan sebelum mengetahui kebenaran dan di pihak mana ia berada, maka disitulah ia bersengketa tanpa ilmu. Tanpa ada ilmu, maka dia mulakan bicara, akhirnya berlakulah apa yang berlaku. Dan termasuk persengketaan yang tercela pula adalah orang yang menuntut haknya sebab ia tidak merasa cukup sebatas keperluannya saja, tapi ia juga menampakkan kesengitan, kedustaan dan kata-kata yang menyakitkan kepada lawan yang bersengketa dengan dia. Ini konon-konon nak minta hak, kan? Kadang dia dapat dah hak dia tapi nak minta lebih, maka dia keluarkan beberapa hujah yang akhirnya berlakulah persengketaan di kalangan mereka. Ini tamak lah, ini yang kesimpulannya, orang ini orang yang tamak. Dia keluarkan hujah-hujah untuk mendapatkan hak yang lebih, sedangkan dia dah ada hak tersebut ataupun sudah memperolehi hak tersebut. Begitu juga orang yang menambahkan pada persengketaan kata-kata yang menyakitkan, padahal itu tidak diperlukan dalam mendapatkan haknya. Keluarkan ungkapan-ungkapan yang celupa dan sebagainya ketika mana berhujah, walhal tak perlu pun. Begitu juga orang yang bersengketa semata-mata kerana permusuhan untuk mengalahkan dan menghancurkan lawannya. Ini sangat tercela, tuan-tuan ya. Mereka yang duduk di pentas tertentu, maka keluarkan hujah dengan minta maaf sebutlah tuan-tuan ya. Ini pun Sultan Johor pun dah sebut kan, tempat apa dia kata jangan jadikan zoo lah tuan-tuan itu maksudnya keluarkan hujah-hujah yang tidak memberikan kepentingan kepada masyarakat pun, sebut ungkapan-ungkapan yang tak sepatutnya. Ini tuan-tuan pun faham lah benda tu berlaku dalam realiti kehidupan dunia ataupun manusia yang hidup di dunia pada hari ini. Baik, adapun orang yang teraniaya dengan mengemukakan argumentasinya sejalan dengan syarak tanpa disertai dengan kata-kata sengit dan berlebihan dan tanpa bertujuan untuk menyakiti, maka itu tidak haram. Dia nak dapatkan hak dia, maka dia keluarkan segala hujahnya dengan cara yang baik, maka itu tak ada masalah. Akan tetapi lebih baik ia hindari benda tu jika ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, lebih baik dia hindari. Kita bagi contoh mudah beginilah tuan-tuan ya. Kalau ada contohlah di kalangan orang-orang yang mengeluarkan hujah, tiba-tiba hujahnya salah, maka lebih baik teguran itu berlaku secara diam, WhatsApp direct ke, PM tepi ke, istilah macam-macam beginilah. Tak perlu disebar luaskan kepada orang kalau ada benda tu tersalah. Tapi kalau benda tu maknanya terus melata, mungkin ada cara-cara yang lebih baik. Itu difikirkan sesuai lah. Tengoklah ini benda ni dia anjal sikit lah, fleksibel. Dia bukan benda tu tetap, tak boleh langsung, tak. Dia ada, kebolehannya ada. Tapi tengok pada suasana. Itu kembali kepada kematangan seseorang ketika mana menjalankan tugas dia sebagai orang yang mungkin nak menegur kesilapan. Tengok dari sudut matang ke tidak ketika mana ditegur. Baik tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sebab menjaga lisan dalam pertengkaran pada batas yang diizinkan itu sangat sulit. Memanglah ya, nak jaga batas ketika mana bercakap ni memang sangat sulit. Kadang-kadang nampak macam warak, tapi bila dah tak tahan, tak sabar kan, asyik kena je lah kali dia pun balas balik kan, asyik aku je kena kan, balas balik. Jadi dia kata sangat sulit nak jaga lidah. Apalagi pertengkaran itu biasanya akan membangkitkan dan mengobarkan kemarahan. Bila dicucuk banyak kali, akhirnya akan meletup juga tuan-tuan ya. Jika kemarahan telah bangkit, maka terlahirlah kedengkian di antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing akan merasa gembira dengan kesusahan lawannya dan merasa jengkel dengan kegembiraannya. Akhirnya dia jadi bermusuhan. Bermusuhan sesama sendiri. Malangnya ia berlaku dalam kalangan umat Islam, dalam kalangan kita umat Islam. Ada benda yang boleh kita, maknanya khilaf yang boleh disepakati pada perkara-perkara yang okeylah, tak ada masalah tuan-tuan. Dia sebab tu untungnya kalau orang faham dua jalur. Dan dia faham dua jalur, dia akan lebih terbuka sikit lah. Tapi kalau dia faham satu jalur, dia ada masalah sikit. Lepas tu kita tengok Imam Syafi'i, dia lebih terbuka kan. Imam Ahmad bin Hanbal pun terbuka, sebab gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah, dan dia sangat terbuka. Abu Hanifah punya mazhab berpandangan begini kan, anak muridnya Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan sebegini, dan dia dapat, orang kata apa, dapat menerima kedua-dua pandangan tu, tak ada masalah. Yang jadi masalah ialah pada pengikut yang tidak berilmu. Bila tak berilmu ni dia payah sikit lah tuan-tuan ya. Terus kafir je tuan-tuan, senang. Ini kafir ni. Kafir apa kawan tu mes mayang sulpan tu, kapiak selalu. Jadi payah lah kan. Bila dia semayang dia keras, yang keras sangat, yang berlonggar sangat. So kita kena, sebab tu pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Allah Ta'ala sebut macam mana? Man yuridillahu, Nabi sebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah Ta'ala berkehendak kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia agama. Bila dia faham agama, dia tenang, relax. Tengok kawan ni asyhadu alla ilaha illallah, goyang-goyang, okey je kan. Tengok kawan ni bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baca apa, okey je, jalannya, tak ada masalah. Kecil je benda tu, kecil. Sebab tu Imam Syahid Hasan Al-Banna dia letakkan satu guideline dalam usul 20, usul 20, asas kefahaman Islam yang 20 tu, yang ditulis oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Dia gariskan benda-benda begitu ni kalau tak perlu nak dibahaskan, okey lah kan. Orang budak-budak sekarang kata move on. Jalan terus kan, jalan terus, jangan berhenti lama sangat kat situ. Tak boleh pergi mana tuan-tuan kan. Ni tak habis-habis. Ini okey, kunut okey, kunut dah, kunut hang angkat tangan macam ni salah, sepatutnya macam ni, dia kata. Tak apa macam ni, kau macam ni, kau macam ni, biar piah. Itu dipanggil bid'ah idhafiyah. Ini sebut bid'ah ni orang pula kan. Bid'ah idhafiyah, bid'ah tambahan. Sebab asal pada kunut tu ada. Asal kunut tu memang ada, cuma mungkin ditambah. Hak tambah-tambah tu okeylah. Contoh kita baca Al-Mulk selepas solat Isyak, memang tak disunnahkan dalam hadis Nabi SAW. Selepas Isyak baca ramai-ramai, Nabi baca dengan sahabat, tak ada. Tapi pembacaan, asal pembacaan surah Al-Mulk tu memang ada, betul tak? Cuma ditambah dengan cara baca secara beramai-ramai. Yang keras ni tu, bid'ah. Tak boleh sensor ni. Relax lah kan. Anak balik rumah sambil-sambil jalan baca Al-Mulk, silalah, tak ada masalah kan. Yang nak baca sini baca, jangan kita terlalu orang kata apa, jadi beban. Akhirnya kita nak takbir, contoh kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa Al-Mulk pun tak selesai. Contoh, itu sebab akhirnya umat ini dia kadang-kadang dia dimundurkan dengan perkara-perkara yang kecil sangat, sangat kecil. Sangat kecil. Kalau kita faham, okey.
Masalah tak faham. Bila tak faham, ini pun keras, itu pun keras. Kumpulan tu pun keras, kumpulan ni pun keras. Mana-mana. Saya tak salahkan siapa-siapa, kita tak salahkan siapa-siapa, tapi itu hakikat yang berlaku. Khususnya di Nusantara ni lah tuan-tuan ya. Di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Singapura, di Fatani, di alam Melayu ni memang dia berlegar kat situ. Yasin Al-Mulk, Yasin Al-Kahfi, kan? Dia pusing kat situ tahlil, Yasin. Dah selesai, mai pula isu 8 rakaat, 20 rakaat. Lah, mai pula. Dah 10 tahun dah orang tinggal masalah tu, dia mai pula tuan-tuan. Ya, benda tu benda yang berlegar dalam kalangan masyarakat Nusantara ni. Jadi dekat situ kita kena belajar sikitlah daripada orang Arab, macam mana dia lebih berlapang dada. Kita semayang dulu masa kami belajar dekat Yaman, kita mazhab Syafi'i, imam kita mazhab Zaidiyah. Okey je. Sebab kita faham mazhab Zaidiyah dia lebih mengambil pandangan Imam Abu Hanifah punya mazhab. So kita ikut je dia. Walaupun dia semayang lepas tangan ke, nak takbir Quran, tak apalah. Kita pergi je masjid yang azannya hayya ala khairil amal. Kan kita hayya ala salah yang falah, dia hayya ala khairil amal. Sebab kita faham tambahan itu hanya pada laungan jom kita pergi melakukan amalan yang terbaik. Kan, katakanlah dia tambah hayya ala apa lagi, contohlah dia baru tambah hayya ala khairil amal je, kok dia tambah benda lain lagi, kan, alah. Contoh kan, jangan hayya alal mall sudahlah tuan-tuan lah. Tahu hayya alal mall, tahu kan, mall kan, siapa tak tahu kan. Itu kena tengok balik lah. Baik tuan-tuan rahmati Allah SWT. Jadi dekat sini dari sudut apa nama ni, dari sudut pertengkaran ataupun jidal ni, tengoklah, ada mungkin perlu, ada mungkin tak perlu. Ada mungkin perlu tapi dibuat secara tertutup, ada mungkin perlu dibuat secara terbuka. Itu melihat kepada kematangan kita dan melihat kepada kematangan audiens kita tu. Kadang-kadang benda ni tersebar luas dan akhirnya orang jadi pening dan orang jadi meluat dengan agama ni pun boleh jadi akhirnya takut kita terdosa lah tuan-tuan, terdosa dengan benda ni. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah, satu hadis sebelum saya berhenti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jidal, ataupun utul jadal. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma darabuhu laka illa jadala. Satu kaum tidak akan tersesat sesudah mendapat petunjuk kecuali apabila mereka melakukan perdebatan. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat yang mana ayat itu yang bermaksud mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah sahaja. Bagi contoh-contoh kepada Rasulullah, ini golongan pada waktu itu dengan tujuan untuk membantah Al-Quran. Jadi sepatutnya dah dapat hidayah elok dah Islam elok dah, tiba-tiba jadi sesat, mungkin kerana jidal yang tak selesai ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Moga-moga ia menjadi pengajaran untuk saya dan juga tuan-tuan. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min awali ahlin nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.